Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ni cikgu nak ajar kamu topik berkaitan fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, so kita tengok yang pertama. Okey, dia berkaitan dengan kamu boleh rujuk buku teks muka surat 2 hingga 8 lah. Okey, kemudian dia kata kat sini, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, so jadi kita kena kenal macam mana bentuk ungkapan kuadratik tu ya. Okey, so jadi ungkapan kuadratik ni secara umumnya bentuk dia adalah begini ya. X kuasa 2 campur BX campur C. Ini kita namakan sebagai ungkapan kuadratik. Okey. Dia semesti sekurang-kurangnya mesti ada X kuasa 2. Kalau ada lengkap ni satu ungkapan kuadratik lah. Tapi kalau macam ini saja pun dia tetap juga sebagai ungkapan kuadratik. So jadi apa kriteria yang kita kena tentukan sama ada dia ungkapan kuadratik atau tidak. Okey, yang pertama kita tengok. Yang pertama mesti satu pemboleh ubah sahaja. Okey, cikgu tukar highlighter. Yang pertama dia mesti satu pemboleh ubah saja. Okey, kalau kita tengok sini dia hanya ada satu pemboleh ubah iaitu X kuasa 2 dengan BX. So C ni nilai lain lah. Contoh dia 2X kuasa 2 campur 3X campur 4. So pemboleh ubah dia X saja. Kalau 2X kuasa 2 campur 3Y campur 4, ni dah dua pemboleh ubah. So ni bukan. Yang ni ya. Okey. Okey, kemudian kriteria yang kedua yang perlu kita highlightkan adalah kuasa tertinggi dia adalah kuasa 2. Okey, so jadi kuasa tertinggi dia mesti kuasa 2 yang ni, kuasa 2. So ni kuasa 2, ni kuasa 2. Tapi ini bukanlah sebab dah pemboleh ubah dia ada 2. Contoh dia contoh lain Contoh 3X kuasa 3. Kita tengok pemboleh ubah dia 3 kuasa 3. So bukan ni. Dia mesti 2 Y kuasa 2 katakan. Ni ungkapan kuadratik lah. Okey, walaupun dia tak ada ni, tak ada ni. So jadi yang pertama kita tengok ada satu pemboleh, dia mesti satu pemboleh ubah. Kemudian kuasa tertinggi dia adalah kuasa 2. Okey, lepas tu kuasa pemboleh ubah ialah nombor. Yang ketiga kita tengok pula yang ni, kuasa pemboleh ubah. Kuasa pemboleh ubah ialah nombor bulat. Okay, contoh dia yang bukan nombor bulat ya. Contoh yang bukan nombor bulat. Okey, so dia beri kat sini 2X kuasa 2 per 3 campur 5/3X campur 7/X. Okey. So jadi kalau kita tengok ni, yang ni atas ni dah okey. Yang ni dah okey. Cuma yang ini dia ada per X kat bawah ni. Okey, so dia jadi 7/X kuasa -1. Okey, so jadi yang ini dia akan jadi 7/X kuasa -1. So dia bukan nombor bulat ni. Okey. Yang ni satu dia kalau ini dengan ni okey. Cuma kuasa pemboleh ubah dia tak boleh negatif. Yang ni contoh ni. Okey. So ni kalau kita bawa ke atas dia akan jadi 7X kuasa -1. So jadi ini bukan lah. Okey, so ini adalah bukan pemboleh ubah. Kuasa pemboleh ubah tu maksudnya kalau X dia tu dia akan jadi X kuasa -1. Contoh 7X itu contohnya 7/X.
So dia akan jadi 7x kuasa negatif 1. Okey, kita tengok contoh ya. Okey, so jadi yang pertama dia kata satu pemboleh ubah saja. Okey, satu pemboleh ubah. So kita tengok sini. Pemboleh ubah dia adalah x. So betul lah. So kita tanda right. Okey, kemudian dia kata kuasa tertinggi adalah kuasa 2. Okey, tertinggi dia adalah kuasa 2. So betul. Kemudian kuasa pemboleh ubah ialah nombor bulat. Nombor bulat ni nombor bulat 2, ni 1. So masih nombor bulat lah. So kita boleh 5. Kalau dia kata x kuasa dia 1/3 ke, x kuasa kuasa 3 lagi dah tak boleh. Okey. X kuasa 2/3 ke, dia tak boleh. Yang ini tak boleh. Ini bukan ukapan kuadratik. Okey. So jadi ni kita terima. So jadi dia adalah ya lah. Okey, ni adalah ukapan kuadratik. Okey, lepas tu kita tengok B. Okey, B, okey, hanya ada satu pemboleh ubah iaitu x. So betul. Kemudian kuasa tertinggi dia adalah 2. Okey, sini kuasa tertinggi adalah 1, ni pun 1. So bukan. Okey, so bukan. Ni kuasa pemboleh ubah dia nombor bulat. So nombor bulat sebab ni 1, ni 1. Nombor bulat tu contohnya 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya lah. Okey. So jadi ini adalah nombor bulat. So tapi salah satu kriteria tidak dipenuhi. So dia adalah bukan. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan nombor 1 ni. Okay, nombor 1 kita tengok dia hanya ada satu pemboleh ubah iaitu x dan x. So kita tanda right. Okay, lepas tu kita tengok kuasa tertinggi dia. Kuasa tertinggi dia adalah 2. So kita tanda right, betul. Lepas tu kita tengok kuasa dia adalah nombor bulat. So nombor bulat ni 2, ni 1. So kita terima. So ni adalah ukapan kuadratik. Okey, kemudian kita tengok nombor 2 pula. Okey, nombor 2, okey, dah hanya satu pemboleh ubah. So betul. Okey, tapi tak, kuasa tinggi dia bukan 2 sebabnya kuasa 1. So bukan. Okey, lepas tu kuasa tinggi dia nombor bulat, betul. So ni adalah bukan. Dia 1 je tak ada ni. Satu je ada salah ni. Bukan pangkah ni. So dia kira bukan. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Okey, nombor 3, dia punya pemboleh ubah hanya ada satu iaitu x. So kita terima betul. Okey, lepas tu kuasa tertinggi dia 2. Di sini pun 1. So jadi kita boleh terima. So betul. Okey, lepas tu kuasa tertinggi dia nombor bulat. So nombor bulat lah sebab 2 dengan 1. So jadi kita boleh terima. So jawapan dia adalah ya. Okey. So jadi walaupun depan ni adalah pecahan, tak ada masalah. Okey. Misalkan dia kuasa tertinggi dia kuasa 2, satu pemboleh ubah dan nombor bulat. Kemudian nombor 4. Okey, so jadi ni pemboleh ubah dia ada satu iaitu y. So jadi kita tanda betul. Okey, lepas tu kuasa tertinggi dia 2, betul. Okey, lepas tu kuasa tertinggi dia mesti nombor bulat. Okey, walaupun kat sini dia tak ada campur C kan. Okey, tak apa. Dia sebenarnya kat sini dia adalah tambah kosong. So cuma dia tak tulis je. Okey, so jadi kita masih terima. So jadi jawapan adalah ya. Okey, lepas tu nombor 5. Okey, ni ada dua pemboleh ubah ni. Ada x dan y. So bukan. Kuasa tertinggi betul, kuasa 2. Nombor bulat betul. Cuma dia bukan lah. Sebab salah satu adalah salah. Okey, lepas tu yang ini kuasa satu pemboleh ubah. Okey, betul. Lepas tu kuasa tertinggi kuasa 2. Betul. Okey, cuma yang belakang ni kuasa tinggi dia ni sebenarnya 6 kuasa negatif 1. Ni bawa ke atas dia akan jadi 6x. So ni negatif 1. So negatif 1 bukan. So jawapannya adalah bukan. Okey, so selesai tentang macam mana nak kenal itu adalah ukapan kuadratik atau tidak. Okey. Seterusnya kita nak tentukan nilai A, B dan C dan bentuk graf. Okey. Nilai A, B dan C dan bentuk graf. Okey, so macam mana nak kenal lah? So contoh dia, okey, dia ini A, secara umumnya ini adalah dia punya form dia lah. Okey.
So contoh dia sini 2x kuasa 2 campur 4x tambah 3. Okey, so jadi nilai A ni sama dengan 2. So A sama dengan 2. Okey, lepas tu B sama dengan 4. Okay, B sama dengan 4. Kemudian C sama dengan 3. Okay, C sama dengan 3. Okey. So sekarang kita nak tahu macam mana dia bentuk graf dia. Okey, bentuk graf dia. Okey, kalau kamu tengok depan ni adalah nilai dia positif. Okey, contoh ni positif, dia akan bentuk senyum. Okey. So dia bila tersenyum dia adalah titik. Kalau macam senyum untuk titik minimum, titik minimum lah, titik minimum dekat sini. Titik minimum. Okey, kalau kat depan tu nilai dia negatif 2, katakan x 2 campur 3x campur 4. So depan dia ni adalah negatif. Dia akan bentuk masam. Okey, negatif so bentuk masam. So jadi titik kat atas ni kita namakan ni adalah titik maksimum. Maksimum lebih kurang lah. Okey. So jadi kita tengok contoh soalan kat sini. Okey, apakah nilai A? Ni kita secara umumnya formula dia inilah. Kita rujuk macam ni bentuk dia. Okey. Okey, so nilai A yang ini. So nilai dia adalah 2. Okey, B nilai dia adalah, okey, B kat sini okey tak ada lah. Kenapa tak ada? Sebab dia sini tulis 2x kuasa 2 campur 0 darab x campur 5. Okey. So B je ni sebenarnya adalah nilai dia adalah 0. Cuma x sebab 0 darab x. Okey, 0 darab dengan x dia akan jadi 0. So sebab dia tak tulis. So jadi sebenarnya B tu ada sebenarnya. Cuma dia darab dengan x, 0 darab x so jadi 0. So jadi B tu sebenarnya nilai dia adalah 0. So jadi kita tulis sini 0. Okey, so jadi kemudian untuk nilai C, okey, nilai C sama dengan yang inilah. C sama dengan nilai ni 5 lah. C sama dengan 5 atau C sama dengan 5 ni. Okey. So C sama dengan 5. Okay, kita tengok depan dia positif ke negatif. So positif. So bila positif dia akan bentuk senyum. Okey, dia akan bentuk senyum. So jadi bila bentuk senyum, so kita kita ada titik minimum lah. Okey. So kita ada titik minimum. Okey, lepas tu untuk yang ini pula, okey, nilai A dia adalah negatif 3. Okey, so negatif 3. Okey, nilai B 2. Nilai C negatif 7. So jadi kita tengok sini adalah negatif. So dia akan bentuk masam. So bila tak masam dia adalah titik maksimum. Okey, kemudian untuk A ni pula. Okey, untuk A nilai A dia, okey, walaupun dia tak susun betul, tapi kita tengok ni x kuasa 2. Ni adalah A dia. Okey, A dia adalah 1/3. Okey, B semesti sebelah x. So inilah B dia. Okey, ni B. Ini adalah A. Dia kadang dia letak depan tak belakang. So kamu kena tengok dia punya pemboleh ubah tu. So B dia adalah negatif 5. Dan C nilai dia ni 1. So jadi kita tengok sini adalah positif. So positif dia akan bentuk senyum. So ini adalah titik minimum. Lepas tu, okey, ini nilai A dia negatif 7. Nilai B dia adalah 6. Dan C dia adalah 0. Ini A. Ini adalah B. C 0. So bila dia kita dapat sini, so jadi dia adalah so jadi kemudian kita tengok sini, ini adalah negatif. So negatif, graf dia akan bentuk masam. So dia adalah titik maksimum. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.